Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Jamil dan saya akan teruskan dengan pengenalan kes buli di sekolah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, buli bermaksud perbuatan mendera dan mengusik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu. Dalam konteks buli di sekolah pula, buli dimaksudkan sebagai tingkah laku agresif di mana pelajar atau sekumpulan pelajar mengganggu seseorang mangsa secara fizikal atau psikologi untuk jangka masa tertentu. Menurut Goh Hyu Yung, takrifan perlakuan buli ialah perbuatan mendera individu lain. Matlamat perlakuan buli ini adalah untuk menunjukkan keunggulan pembuli, lebih berkuasa dan menyebabkan mangsa mengalami penderitaan fizikal dan psikologi. Haji Yahya dan Ahmad berpendapat bahawa buli dikenal pasti sebagai situasi serangan, suatu pihak di mana penyerang lebih berkuasa dan mangsa pula jarang membalasnya atau merasa untuk membalas semula. Pembuli biasanya menggunakan keganasan dalam bentuk fizikal untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah seperti wang, atau buli dalam bentuk psikologi iaitu melakukan secara mengejek ataupun memaki hamun. Mangsa bertujuan mendapatkan reaksi mangsa. Dalam video itu tadi, kita melihat bahawa pembuli menumbuk perut mangsa buli iaitu menggunakan keganasan dalam bentuk fizikal. Ma pula berpendapat bahawa walaupun pelajar yang mempunyai sikap rendah diri sering dibuli, pelajar ini juga sering membuli pelajar lain. Beberapa kajian juga mendapati pelajar seperti ini merupakan pelajar popular yang sentiasa disokong dan mempunyai hubungan baik dengan 2 hingga 3 rakan sebaya. Selalunya pelajar yang tidak popular menjadi mangsa buli mereka. Pembuli biasanya mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat kita perhatikan. Antaranya ialah pembuli mempunyai saiz badan yang besar, tinggi, garang, jarang senyum, tidak suka bergaul dengan orang lain kecuali kumpulan sendiri. Kadang-kala pembuli juga mempunyai kelebihan dari segi harta benda atau rupa paras. Kajian yang dilakukan oleh Berthold mendapati bahawa pelajar yang terlibat dalam buli lebih cenderung untuk merokok, menipu semasa peperiksaan, membawa senjata ke sekolah dan tidak mendapat pantauan daripada ibu bapa. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Kadir Ihsan. Hari ini saya ingin membincang tentang punca-punca berlaku kes buli. Kes buli ini boleh dibahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama, punca yang mendorong pelajar untuk membuli dan punca yang mendorong pelajar dibuli. Pertama sekali, kita bincang pasal punca yang mendorong pelajar untuk membuli. Gejala-gejala yang tidak dijumpa ini adalah disebabkan oleh kegagalan ibu bapa untuk memenuhi komitmen mereka kepada anak-anak mereka. Dalam dunia hari ini, ibu bapa terutamanya mementingkan pekerjaan dan kerjaya mereka dengan mengabaikan kewajipan mereka terhadap anak-anak mereka. Ini menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan penjagaan kasih sayang daripada ibu bapa. Akibatnya, mereka berasa diabaikan dan tidak selesa. Dan anak-anak tidak tahu sama ada apa yang mereka lakukan ini adalah betul atau salah. Anak-anak yang tertekan dan cuba menarik perhatian dengan melakukan pelbagai aktiviti negatif termasuk membuli rakan sebaya. Faktor kedua adalah pelajar yang cenderung untuk terlibat dalam kejadian buli mempunyai pemahaman yang lemah terhadap pegangan agama. Mereka tidak sabar-sabar untuk berbuat demikian hanya untuk menarik perhatian kepada diri mereka sendiri dan juga menunjukkan kuasa mereka kepada orang lain. Faktor ketiga adalah tekanan rakan sebaya. Aktiviti buli menjadi lebih mudah apabila kumpulan pembuli adalah rakan sebaya.
Ini kerana remaja dianggap mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya mereka kerana semasa mereka meningkat melalui masa remaja, mereka mendapat kepercayaan lebih besar terhadap rakan sebaya mereka dan berusaha untuk melindungi hati mereka. Akibatnya, mereka tidak sabar untuk melakukan apa saja dan mudah terpengaruh dengan tindakan rakannya itu. Dari segi pelajar yang dibuli, puncanya ialah buli selalunya disebabkan oleh kekurangan fizikal pelajar dan juga kekurangan dari segi perwatakannya melalui semasa berinteraksi dengan rakan sebaya atau rakan sekelas. Mangsa buli diseksa atau disasarkan oleh pembuli bukan hanya kerana kekurangan mereka juga, tetapi juga kerana kelebihan mereka. Mangsa buli misalnya mendapat markah yang baik dan kerap membuat pujian daripada guru. Buli akan menjadi pembuli sengsara dan iri hati. Ini menjadikannya sasaran buli. Memandangkan pelajar itu adalah pelajar baru di sekolah dan mungkin dia ada peluang untuk dibuli. Akibatnya, dia akan menjadi sasaran pembuli yang merupakan bekas rakan sekelas. Ini disebabkan oleh keinginan pelajar yang lebih tua untuk mewujudkan dirinya sebagai pemimpin melalui cara dan buli fisikologinya. Terima kasih. Saya Anwar Sushanmugam, pelajar tahun keempat UTM dari Fakulti FKE. Hari ini saya ingin membentangkan tentang implikasi kes buli di sekolah. Secara umumnya, kejadian buli mempunyai kesan yang mendalam kepada mangsa. Mangsa buli akan menghadapi kesan jangka pendek dan jangka panjang. Kesan buli bukan sahaja menjejaskan fizikal atau emosi, malah mempengaruhi sistem pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Mangsa yang membuli mengalami satu atau lebih daripada perkara-perkara berikut. Pertama, ketidakhadiran ke sekolah. Kedua, penurunan prestasi akademik. Ketiga, peningkatan perasaan penentangan, kesunyian dan perasaan tersisih dan mengidam perasaan membunuh diri. Hal ini turut disokong oleh pandangan Lyria Binsper-Heron pada tahun 2013, di mana mangsa buli juga menunjukkan peningkatan kemuraratan diri dan kecenderungan untuk membunuh diri. Seterusnya, oleh sebab kejadian buli sering berlaku di sekolah atau dalam perjalanan ke sekolah, mangsa enggan atau takut untuk pergi ke sekolah, sehingga gejala psikosomatik seperti pening atau sakit perut pada waktu pagi berkembang. Teacher Samson Polchari McGrinery pada tahun 2010, seorang ahli sains saraf di McLean Hospital, Belmont, USA, dalam kajiannya terhadap 1,000 pesakit muda menghadapi keganasan lisan seperti mengejek, mengecam, memarahi dan memaki hamun memberi kesan buruk pada fungsi psikologi mangsa. Beliau juga mendapati mereka yang dibuli menunjukkan simptom kemurungan, keresahan dan gangguan psikiatrik lain berbanding mereka yang tidak mempunyai keadaan tersebut. Mangsa buli juga sentiasa melihat diri mereka terpinggir dan gagal. Di Malaysia, Fauzia dan Go pada tahun 2005 yang mengkaji kesan buli di sekolah juga mendapati mangsa yang pernah dibuli sering berasa takut dan bimbang setiap kali berada di sekolah. Hal ini menyukarkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran disebabkan ketakutan yang melampau mangsa buli akan ponteng sekolah untuk mengelak diri dari dibuli. Rigby pada tahun 1999 menjelaskan terdapat beberapa kes buli terhadap pelajar dan sekolah. Antaranya ialah hubungan antara pelajar dengan pelajar dan pihak sekolah akan terjejas dan tahap ketidakhadiran pelajar yang dibuli akan meningkat.
Seterusnya, pelajar yang dibuli juga tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran di sekolah. Hal Adi pada tahun 2013 dalam kajiannya mendapati bahawa mangsa buli menyebabkan suasana pembelajaran yang tidak sihat dan tidak memberangsangkan kepada mereka yang terlibat, sama ada pembuli, mangsa buli atau penonton kejadian buli. Seterusnya, terdapat juga kesan fizikal yang dilihat dalam jangka pendek terhadap mangsa buli. Kesan ini menyebabkan pelbagai kesukaran yang dihadapi oleh mangsa buli. Teacher pada tahun 2010 telah mengkaji kesan buli terhadap mangsa. Dalam kajiannya, beliau melakukan scan terhadap ketua 63 subjek kajian. Mereka yang mengatakan bahawa mereka telah dibuli oleh rakan menunjukkan keadaan abnormal pada otak yang dipanggil corpus callosum, iaitu bahagian yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan. Bahagian ini penting dalam memproses penglihatan, ingatan dan lain-lain. Mangsa buli juga menghadapi masalah sosial seperti masalah menjaga persahabatan dan bilangan kawan yang ada pada mereka sendiri. Ini mungkin disebabkan oleh kesan jangka panjang daripada kesukaran mangsa untuk mempercayai orang dari masalah segi keyakinan diri yang sudah rendah. Personality mangsa buli tidak pandai bergaul, kurang mampu menjalinkan perhubungan, mengelak menyahut cabaran baru dalam persekitaran baharu, masalah harga diri menimbang kepada masalah dalam pemilihan pekerjaan dan juga penyesuaian dalam dunia pekerjaan. Kesukaran menyesuaikan diri ini juga boleh menyebabkan seseorang yang pernah menjadi mangsa buli mungkin juga dibuli dan menjadi mangsa lagi pada masa hadapan. Akhir kata dari saya, kes buli di sekolah perlu dibendung dari awal lagi. Pak kata pepatah, melentur hulu biarlah dari rebungnya. So, pihak sekolah perlu lebih menekankan disiplin diri dalam setiap pelajar sekolah. Langkah-langkah mengatasi gejala buli dalam kalangan pelajar. Ini adalah pelbagai jenis gejala buli yang berlaku pada era ini. Kes buli memberi kesan kepada mangsa yang dibuli, seperti gangguan mental dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah buli tersebut, terdapat pelbagai langkahnya. Salah satu langkahnya ialah mengatasi masalah buli di institusi pendidikan adalah dengan menyediakan saluran untuk pelajar mengadu masalah. Dengan membuat demikian, pelbagai pelajar yang dibuli lebih selesa untuk mendiamkan diri daripada dimalukan dengan masalah yang dihadapi. Setiap guru, pelajar dan juga kaki tangan sekolah berperanan menjadi mata kepada guru yang bertanggungjawab terhadap disiplin pelajar. Memastikan pelajar diberikan ruang yang selamat untuk mengadu masalah di sekolah dapat memandang masalah buli. Yang seterusnya, langkah untuk memastikan pelajar bebas daripada sebarang pengaruh-pengaruh buruk. Dengan berbuat demikian, kebanyakan pelajar memiliki peranti pintar serta mendapat akses tanpa terhad terhadap informasi melalui internet. Oleh itu, permainan video yang menunjukkan aksi-aksi gangsterisme hendaklah dihalang supaya mereka tidak terpengaruh untuk melakukannya terhadap rakan di sekolah. Langkah selain itu, membentuk kepribadian pelajar di sekolah adalah dengan menjadi contoh teladan terbaik. Waktu persekolahan hanyalah beberapa jam sahaja jika dibandingkan dengan waktu bersama ibu dan bapa di rumah. Kanak-kanak yang masih kecil suka meniru sikap ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjadi contoh teladan yang terbaik kepada mereka. Sebenarnya, semua orang yang berada di sekitar kehidupan pelajar
perlu menunjukkan teladan yang baik supaya dicontohi oleh mereka dalam kehidupan seharian. Ibu bapa juga harus memberikan didikan agama kepada kanak-kanak sejak kecil lagi. Ibu bapa perlu memberikan belayan kasih sayang dan perhatian kepada anak supaya mereka tidak akan menjatuhi dalam gejala bully. Ini adalah contoh-contoh yang boleh melihat dalam foto tersebut yang ibu bapa dan sekitar selain daripada ibu bapa, orang yang menunjukkan contoh teladan yang baik. Salam sejahtera. Nama saya Gunalan. Hari ini saya nak membuat kesimpulan tentang kajian kes buli. Menurut kajian, kes buli menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar dan semakin serius masalahnya. Secara keseluruhannya, perbuatan membuli merupakan perbuatan yang tidak baik serta boleh mendatangkan ketidakselesaan kepada orang lain. Semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Jika diteliti secara telus, punca-punca berlakunya buli kerana sikap manusia itu sendiri yang kurang pegangan agama dan kasih sayang daripada ibu bapa. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca isu ini sukar untuk diselesaikan. Pengaruh media massa serta amalan dan polisi sekolah yang longgar juga menjadi punca kenapa isu ini terus berleluasa. Jadi, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Antaranya, memberi lebih otoriti kepada pihak berwajib untuk menangani masalah buli ini. Jika semua perkara ini kita beratkan, nescaya masalah buli ini dapat diatasi di Malaysia dan dapat membentuk satu masyarakat yang berkarisma dan berdisiplin. Terima kasih.